Kembali semula di Malaysia dan kita hari ini banyak fokus tentang aspek kesihatan. Dah selesai kita bincangkan lebih mendalam tentang COVID-19. Kini pula mungkin sebahagian daripada serpihan akibat wabak ini, ramai yang ada menyimpan sakit yang tersembunyi yang tak diluahkan dan juga akhirnya kita bimbang ia akan menyebabkan kematian secara diam-diam dan perlahan-lahan. Betul, kerana jika kita tidak mendapatkan pertolongan ataupun bantuan dan sebagainya, ia boleh menyumbang kepada kematian jika tidak dikawal. Dan untuk memperincikan mengenai masalah kesihatan mental yang kita kira semakin membimbangkan di negara ini, bersama kita di studio hari ini adalah Profesor Madya, Dr. Amir Siddiq Amin Nordin, pakar perundingan dan psikiatri. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kalau doktor, kadang-kadang orang tu mungkin siangnya nampak ceria, malam mungkin mengurung diri dan sebagainya. Dan itu sebab doktor melihat bagaimana dari segi perkembangan selepas kita memiliki pelbagai perubahan di dunia ini dengan pandemik dan sebagainya. Mungkin karakter yang dulu ceria bertukar murung, yang dulu mungkin nampak bersama mengarahkan mula menyendiri. Jadi ia satu perkara yang sangat serius. Sebab bila menjadi itu mungkin ada pelbagai lagi perkara yang akan muncul, bisikan dan sebagainya, mungkin terputus komunikasi. Jadi doktor melihat bagaimana cabaran masalah mental zaman sekarang ini. So, yang pertama terima kasih kepada Amir Chai kerana jemputan ini. Kalau tak tahu, 2 hari lepas adalah Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan di situ kita punya tema adalah Greater Mental Health, Mental Health for All, Greater Access, Greater Investment. Maknanya kesihatan mental untuk semua, pelaburan yang besar dan juga apa dipanggilnya ialah akses, ya. Untuk konteks begitu, isu yang pertama adalah isu untuk membentera stigma. So itu yang tadi Fadli cakap tadi lah. Di mana masih lagi ada isu kekangan dari segi stigma, di mana kesihatan mental tidak mendapat fokus yang sepatutnya. Kalau kita tengok dari segi isu pandemik, sekarang ni kita selalu takut about, tadi saya dengar Dr. Aisyah di KKM mengatakan bahawa gelombang ketiga, tetapi di luar negara diorang mengatakan bahawa isu pandemik COVID sama dengan isu pandemik kesihatan mental. Kerana kita tahu dari segi impak COVID, maka akan ada banyak lagi isu kesihatan mental yang akan timbul. So macam Fadi cakap tadi, ramai yang masih ada atau ramai yang mungkin ada masalah kesihatan mental yang orang lain tak tahu. Kalau kita lihat dari segi statistiknya di Malaysia, lebih kurang 3 dalam 10 orang mungkin mengalami masalah kesihatan mental, terutamanya masalah dari segi kemurungan yang paling utama ataupun sering kita dengar di Malaysia ini. Jadi doktor, bercakap mengenai masalah kemurungan, 2.3% rakyat Malaysia ini ataupun lebih kurang setengah juta rakyat Malaysia ini mengalami masalah kemurungan, dan dalam 2.3% itu wanita, golongan bujang dan juga masyarakat di luar bandar. Mereka ini menyumbang kepada populasi 2.3% itu. Jadi bagaimana doktor melihat perkara ini? So seperti yang kita kata itu memang sangat pentinglah untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi mengenai isu kesihatan mental, dan juga yang tadi masihlah bincangkan adalah penyakit mental, ya. Seperti Fadi kata juga tadi, masalah penyakit mental ni banyak, ya. Ada yang masalah dari segi mood seperti masalah kemurungan, dan juga satu masalah dipanggil bipolar. Ada masalah dari segi keresahan ataupun anxiety. Dan yang ketiga adalah masalah dari segi psikosis, seperti contohnya skizofrenia, bisikan-bisikan yang kita dengar tadi, dan delusi. So memang satu, tapi ini lebih kepada penyakit mental. Dan kalau kita tengok dari segi penyakit mental, jumlahnya sedikit. Yang isu yang kita lebih risau adalah isu kesihatan mental. So kalau kita tengok dari segi spektrum dia, kesihatan mental yang positif mungkin berada di sini, penyakit mental berada di sini. Kita nak dalam kesihatan mental yang positif, kerana kalau kita tengok dari segi isu kesihatan, dia adalah melibatkan kesihatan mental, fizikal dan social well-being. Tapi kalau individu itu dalam keadaan tertekan, maka dia akan bergerak daripada positif menuju ke negatif. Kita kalau boleh nak elakkan dia daripada mendapat penyakit mental. Apa indikator doktor kalau seorang itu mungkin dia sendiri ada mungkin sindrom penafian. Betul. Jadi macam mana kita nak tahu, sebab kita pun berinteraksi kan, tak tahu pula orang ni mungkin main bola nampak normal saja, tapi apa yang dapat kita tak boleh ukur guna suhu dan sebagainya. Jadi apa indikator dia? So yang indikator yang utama adalah fungsi yang kekurangan fungsi, ataupun functional loss. So yang isu utamanya contohnya yang saya sering katakan adalah kononnya macam kehilangan fungsi dari segi pekerja dalam satu organisasi.
hilangnya fungsi sebagai bapa atau suami dalam satu keluarga, ya, ataupun ibu ataupun anak dalam keluarga tersebut. So bila fungsi itu dah terjejas dan ada simptom-simptom lain, ya, resah, murung, susah nak tidur mungkin, susah nak concentrate dan sebagainya, maka individu itu mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Tak semestinya penyakit mental, ya, masalah kesihatan mental. So kat situ kalau kita tangani, insya-Allah dia boleh menuju balik ke mental yang positif. Tapi kalau biarkan individu itu berseorangan, tidak dibantu, maka kisau dia akan lebih menunjukkan simptom-simptom negatif dan eventually ada masalah penyakit mental. Terasa masih ada cabaran dari segi akses kepada bantuan. Ya, kalau mungkin kita sakit biasa memang banyak klinik, memang banyak hospital, tapi benda-benda yang bersifat mental ini, itulah kadang orang tu tak tahu nak mana nak tuju. Ataupun orang akan tuduh dia alam manja lah, lembik lah, sedangkan ia terbeban dengan kesihatan mental macam mana? Betul, itu memang spot on tu Fedri. Yang Fedri cerita itu adalah isu satu, yang pertama tu stigma, yang last sekali tu. Lembik dan sebagainya. Kalau orang tu patah kaki, kita kata lembik kan. Tapi kalau individu itu dalam keadaan resah, kita kata lembik. Itu stigma. Kenapa ada perbezaan? Padahal kedua-duanya dalam keadaan kesengsaraan, ya. Dari segi akses pula, saya rasa yang paling utama seperti yang kita buat dalam program seperti ini pagi ini adalah untuk akses ni ada, insya-Allah. Program apa dipanggilnya servis perkhidmatan tu ada di Malaysia, cuma ramai yang tidak mengetahui di mana untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, itu saya rasa satu ialah satu musibah lah di situ, kita tak dapat nak beritahu kepada orang ramai di manakah akses yang sepatutnya. Maknanya kita sebagai mungkin orang yang berpotensi ataupun bergejala mengalami kesihatan mental ini, kita sendiri perlu tahu di mana kita perlu mendapatkan bantuan dan sebagainya, dan kita perlu tahu simptom-simptom yang kita alami. Betul. So kalau kita tengok dari segi kempen kesihatan mental sedunia di dunia pun dia adalah Mental Health for All, Greater Access, Greater Investment. Di Malaysia kita telah tweak sedikit supaya lebih personal, ya. Kita punya Let's Talk Minda Sihat, kesihatan mental untuk semua, bersama-sama menangani isu bunuh diri. Yang penting adalah dari segi talk tu, TALK tu dia ada maksud dia sendiri. T itu tell someone your problem, beritahu orang yang tersayang isu. A, ask for help. L, listen without judgment. Dan yang last kali, K tu adalah tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. So saya nak terapkan di sini, kalau kita ada isu macam contohnya satu accident, ya, kita tahu siapa kita nak telefon. Tetapi kalau individu tu ada masalah kesihatan mental, kita tanya diri kita sendiri. Adakah kita tahu di mana bantuan untuk membantu individu tersebut? Okey, baik doktor. Bercakap mengenai stigma. Sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19. Ada individu yang dijangkiti pandemik COVID-19 ini, dan stigma masyarakat mengenai pesakit ataupun orang yang bergejala dengan masalah COVID-19 ini, mereka dinilai dengan cara yang macam okey, orang tak nak dekat dan sebagainya. Betul. Mungkin itu memberi tekanan dan sebagainya, dan seterusnya membawa ke arah kemurungan dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat dan pandemik mungkin, ini? Selepas disahkan negatif, mungkin juga lepas tu orang masih lagi takut. Sekarang mereka ni perlu keluar bekerja, menyara keluarga. Jadi dia punya kesan tu berantai. Kemudian doktor. Ya, so itulah stigma. Yang tadi betul Masilangan Fedri ceritakan tu, itulah stigma, ya, di mana bila individu itu berasa bahawa dirinya berbeza dan orang lain berpandangan sebegitu juga, ya. So kita lihat dari segi pada permulaan wabak ini, terutama di Malaysia bulan 3 masa itu, kita kadang-kadang terlepas cakap nama atau tempat, ya. Sekarang ni kita kalau boleh kita tak nak individu itemize individu itu, ya. Kerana kita nak mengelakkan stigma dari segi jangkitan tersebut. Lagipun sekarang ni dalam komuniti, maka sesiapa pun ada risiko untuk mendapat COVID-19 ini, ya. So stigma dalam isu COVID itu sangat penting. Tapi kalau kita pecahkan lagi kepada isu dari komuniti pula, kalau kita rasa individu itu rasa tertekan dengan stigma pandemik COVID, kita bayangkan bahawa pesakit kita yang ada isu kesihatan mental ini akan mengalami stigma sebegini setiap hari selepas dikatakan mempunyai masalah kesihatan mental ini. Doktor, boleh terangkan sikit secara ringkas bipolar ini bagaimana? So bipolar merupakan satu penyakit mood disorder di mana individu itu akan mengalami beberapa simptom yang agak ketara. Satu tu biasanya dia akan terlalu gembira, dan kadang-kadang pada masa itu dia mungkin tidak perlu tidur dengan baik, banyak bertenaga, cakap dengan banyak, ya, dan membuat benda-benda yang mungkin agak mengelirukan untuk orang ramai lah, berbelanja wang walaupun tak ada. Dan di samping tu dia mungkin akan ada dips, macam depression, di mana dia akan murung, tak dapat masalah tidur, tak bertenaga, dan benda ni akan mungkin berkali-kali berada dalam kehidupan dia, menyebabkan
banyak isu-isu dari segi sosial terutama dan juga ekonomi dan fungsi kepada industri tersebut.